malam, salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan daripada kes Anwar Ibrahim disaman oleh Mahathir sebanyak RM150 juta. Yang menariknya, Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa Mahathir Mohamad cuba untuk menyelamatkan syarikat anak. Dakwaan Selamatkan Syarikat Anak. Untuk menyokong pembelaan Anwar Ibrahim dalam justifikasinya, defendant berhujah dalam pendedahan ini bahawa krisis kewangan semasa tahun 1997, Planatif sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu telah pun berusaha menyelamatkan beberapa syarikat, termasuk KPB yang kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad. Menurut beliau, Mirzan ketika itu adalah pemegang saham majoriti dan pengarah KPB. Anwar mendakwa selepas Julai 1997, dia telah menolak permintaan daripada Mahathir yang juga Menteri Kewangan ketika itu untuk menyelamatkan KPB yang mempunyai liability bersih RM423.94 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember tahun yang sama. Anwar mendakwa Mahathir berasa kecewa dengan jawapannya dan menekankan bahawa ia akan memalukan Mirzan atau dirinya sendiri jika perkara tersebut dibentangkan kepada Parlimen untuk dibahaskan. Walaupun defendant enggan melayan permintaan KPB untuk bantuan kewangan dan beliau juga telah menjawab planatif seperti yang dinyatakan di atas, defendant telah dimaklumkan kemudian oleh Tan Sri Muhammad Hassan Merican yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petroleum Nasional Berhad atau Petronas terdahulu bahawa planatif telah mengarahkan Petronas untuk menyelamatkan atau bailout KPB katanya. Menurut Anwar, dia telah berjumpa dengan Mahathir untuk menyuarakan bantahan. Bagaimanapun katanya Mahathir tidak mengendahkan bantahan tersebut dan menyatakan bahawa Petronas tidak berada di bawah kawalan perbendaharaan. Petronas tertakluk kepada arahan Perdana Menteri mengikut Seksyen 3 Akta Pembangunan Petroleum 1974. Saman berniat jahat. Anwar juga mendakwa saman Mahathir difailkan dengan motif tersembunyi kerana Mahathir tidak pernah mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap pelbagai penerbitan dan ahli masyarakat terkenal yang membangkitkan dakwaan serupa, sekaligus menunjukkan bahawa saman sivil itu hanya difailkan apabila Anwar menjadi Perdana Menteri. Tindakan ini telah difailkan dengan tujuan untuk melemahkan kredibiliti defendant sebagai Perdana Menteri semasa serta kerajaan persekutuan semasa, dan untuk mewujudkan perpecahan kaum, memandangkan pilihan raya negeri yang akan datang bagi Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Planatif telah baru-baru ini membuat banyak serangan umum yang tidak berasas terhadap kerajaan persekutuan semasa yang dipimpin oleh defendant semata-mata untuk melemahkan, menjejaskan kredibiliti mereka, memandangkan pilihan raya negeri yang akan datang bagi Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Defendant mendakwa bahawa saman Mahathir itu tidak memiliki asas kerana kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu tidak dapat merendahkan atau mengurangkan reputasi Mahathir dalam fikiran ahli masyarakat yang berfikiran betul, terutamanya orang awam Malaysia. Defendant menyatakan bahawa reputasi dan kredibiliti planatif telah dan akan diadili berdasarkan kelakuannya sendiri. Serangan yang berniat jahat dan tidak berasas terhadap kerajaan semasa yang dipimpin oleh defendant dalam usaha untuk menebus dirinya secara politik dengan apa-apa kos, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghasut golongan perkauman, gelora perkauman dan menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial, telah menyebabkan beliau tidak lagi dianggap sebagai orang yang boleh dipercayai, kata Anwar.
Mahathir diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, manakala Anwar diwakili Peguam Alif Benjamin Suhaimi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pengakuan dan pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang luar biasa. Dan terdahulu daripada itu, Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa anak beranak Mahathir dapat kontrak sebanyak RM214.2 juta. Ini bukan satu jumlah yang kecil, tapi jumlah yang besar. Mengejutkan kita kerana selama ini tidak pernah secara rasmi kita ketahui jumlah dan dari mana mereka memperoleh itu. Tetapi dengan adanya laporan di Malaysia kini ini, melalui kes di mahkamah yang telah dinyatakan secara bertanggungjawab di mahkamah, maka akhirnya kita tahu Anwar dakwa anak beranak Mahathir dapat kontrak RM214.2 juta itu. Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak gantian optik RM214.2 juta yang diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Dr. Mahathir Mohamad dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadap Anwar. Dalam penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui e-filing malam tadi, pengurus CPH itu iaitu Anwar Ibrahim bergantung kepada pembelaan justifikasi sedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dengan menyebut antara lain pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sdn Berhad. Anwar Ibrahim mendakwa anak sulung Mahathir iaitu Mirzan menjadi pengarah Opcom Cables dari tahun 1994 hingga 2021. Anak kedua Mokzani menjadi pengarah dari tahun 2009 hingga 2019. Anak ketiga mereka pula atau anak ketiganya Mukriz Mahathir menjadi pengarah dari tahun 1994 hingga 2019 dan isteri Mukriz Nurzeta Zakaria menjadi pengarah dari 1995 hingga 2021. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ketika kontrak itu diberikan. Mahathir telah pun menyaman Anwar berhubung dakwaan dia mengumpul kekayaan pribadi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut penyataan pembelaan Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa, selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada masa itu, Planatif mengawal Menteri Kewangan diperbadankan. MKD katanya memegang satu saham khas iaitu Golden Share yang memboleh kerajaan membuat keputusan penting dalam telekom yang menjalankan rundingan terus dengan Opcom untuk gantian atau bekalan gantian optik berkenan. Pada tempoh material tersebut, Opcom Cables didakwa oleh dan atau dimiliki oleh ahli-ahli keluarga Planatif seperti yang dijelaskan dalam Perenggan 61. Ini satu pendedahan yang luar biasa daripada Mukriz daripada Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.